Salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini juga pastilah satu lagi topik yang cukup relevan menjadi pilihan kita. Dan sudah pastilah kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah pengoperasian pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024. Ini cukup penting sebenarnya dan kita tahu bahawa ibu bapa khususnya ketika ini mungkin begitu sibuk sekali untuk menguruskan anak-anak yang akan mula bersekolah pada minggu hadapan dan sudah pastilah banyak perkara yang mungkin timbul dalam usaha-usaha mereka ataupun dalam kesibukan mereka untuk menjamin bahawa segalanya akan berjalan dengan lancar. Dan tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama kita di ruang bicara hari ini tentulah yang berbahagia Datuk Haji Pakarudin Haji Ghazali yang merupakan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi Tok, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, lama juga juga kita tak sehat? bersama ya. Sehat, Alhamdulillah. Dan Datuk pun nampak lebih sehat sekarang ni. Alhamdulillah. Dah lama tak bersiaran. Betul. Dan kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan topik yang menjadi pilihan kita. Jadi jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, ini mungkin sesuatu yang menarik lah. Buat permulaannya lah di ruang bicara hari ini tu ya. Selalunya lah bila kita bercakap tentang permulaan persekolahan itu ianya selalunya bermula pada bulan Januari. Tetapi kali ini pada bulan Mac. Mungkin Datuk boleh terangkan kenapa perubahan ini berlaku dan mungkin juga sedikit berkaitan dengan kalender akademik untuk tahun 2023-2024 ini. Ya, terima kasih Cik Kawi dan terima kasih ruang bicara kerana memberi ruang untuk kita berbicara tentang pembukaan sekolah bagi sesi 23-24. Jadi tentulah semua ibu bapa tunggu malam ni apa yang nak kita kongsikan. Jadi sebenarnya platform kita malam ni ialah untuk mengajak, menjemput ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah dan cikgu-cikgu kita kembali untuk mengajar. Tapi bezanya kali ini datang untuk ke sekolah mengajar pada bulan Mac. Tapi bukanlah perkara asing di 2-3 tahun kebelakangan ni. Mungkin ada yang sudah pun tak sedar bahawa persekolahan ini berlaku pada bulan Mac. Mereka tahu selepas cuti 4 minggu nak kembali ke sekolah. Jadi yang signifikan daripada dulu sampai sekarang ialah selepas cuti panjang akan kembali ke sekolah. Dan biasanya dalam cuti ada peperiksaan. Cumanya mungkin sebahagian daripada ibu bapa, masyarakat masa belajar dahulu mereka bercuti pada bulan Disember. Jadi tentulah ada sedikit kelainan apabila masuk tahun baru mereka meneruskan penggal. Jadi sebenarnya kenapa kita berganjak ke bulan Mac itu kerana kita tahu semua negara dilanda COVID-19 pada tahun 2020, 2021 kita menangguhkan peperiksaan dan sesi persekolahan sebenarnya apabila kita banyak bercuti maka kita perlulah menambah hari-hari pembelajaran untuk memberi persediaan khusus kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan awam supaya taraf sijil kita itu diterima, standardnya tidak diturunkan. Jadi anjakan itu sangat relevan. Jadi apabila kita dah buat anjakan, anjakan itu berlaku dengan tempoh yang agak jauh daripada Disember atau Januari. Jadi untuk kembali semula itu dia perlukan satu masa yang panjang sedikit kerana 150 hari setahun hari persekolahan itu wajib kita laksanakan sebab telah termaktub di dalam Akta 550 Akta Pendidikan. Jadi sebab itulah bukan kita tak nak bagi sesuatu yang dah kita biasa tapi kerana nak kembali kepada biasa itu dia mengambil satu tempoh. Kita juga nak ada cuti di antara hari-hari persekolahan. So cuti pun kita kena berikan. Kemudian hari peperiksaan pun kita kena letakkan dalam cuti. Jadi inilah sebenarnya Cik Sekawi, bukan kita tidak mendengar harapan masyarakat
tapi sedikit sebanyak kita cuba gerakkan. InsyaAllah tahun depan, kalau tahun ini kita bermula pada 19-20 Mac, mungkin tahun depan kita akan bermula pada 12 atau 13 Mac. Maksudnya lebih awal sedikit. Jadi sabar sedikit demi sedikit, insyaAllah. Tapi mungkin yang penting kita biasakanlah dengan sesuatu yang mungkin baru. Kembali semula ke sesi persekolahan. Ini pun ramai jugalah yang menyuruh saya bertanya soalan ini, terutamanya kepada ialah mangsa-mangsa banjir yang masih lagi berada dalam situasi, masih ramai lagi yang berada di pusat pemindahan sementara PPS, utamanya di Johor, di Batu Pahat khususnya. Jadi mereka juga nak tahulah apakah anak-anak mereka yang masih lagi berada di PPS itu perlu juga ke sekolah sekarang. Ya, betul. Kita sangat simpati dengan apa yang berlaku oleh komuniti ataupun masyarakat anak-anak kita yang tinggal di Johor khususnya, dan saya pun sempat pergi melihat apa yang dihadapi kesukaran di sekolah-sekolah di sana. Jadi tentulah yang masih berada di pusat pemilihan sementara kekallah di situ. Itulah tempat yang paling selamat untuk mereka. Dan bagi yang sudah boleh kembali ke rumah, kembalilah ke rumah. Dan mungkin ada dua keadaan, berada di PPS dan keadaan di rumah masih banjir dan persekolahan bermula. Bagi yang mungkin sudah balik ke rumah tapi sekolah pula dalam keadaan banjir, masih ditenggelami air, jadi tak boleh ke sekolah. Jadi kita ada mungkin 3 pendekatan. Yang berada di PPS keseluruhannya, maka buatlah aktiviti yang bersifat pembelajaran, penerapan nilai, aktiviti yang boleh membawa kepada kesan proses pembelajaran anak-anak itu. Bagi yang berada di rumah dan tidak boleh ke sekolah, bolehlah kita buat secara PDPR, menggunakan pengajaran secara dalam talian ataupun memberi bahan-bahan yang sesuai untuk mereka baca sementara menunggu boleh ke sekolah. Tapi ada tempat tu dua keadaan, sebahagian di sekolah, sebahagian di rumah. Mungkin di sekolah tu boleh diuruskan di dalam sekolah, yang di rumah itu secara PDPR. Tapi apa yang penting, Cik Syarkawi, mulai tahun sesi 23-24 ini kita ada mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas bilangan 5 tahun 2023. Perkeliling itu mengatakan pengurusan minggu pertama persekolahan. Bermula sesi akademik ini, insya-Allah akan diteruskan pada masa akan datang. Perkeliling ini menyatakan bahawa kita nak wujudkan suasana di sekolah itu suasana ceria, mesra, selamat. Jadi di minggu pertama tu sekolah akan buat aktiviti yang menarik minat pelajar untuk sekolah. Seronok. Guru-guru mempunyai mood yang berbeza untuk berada di sekolah. Tapi yang penting, ibu bapa berada dalam suasana sekolah yang menceriakan melihat anaknya memulakan alam baharu, persekolahan, khusus yang baru masuk sekolah pertama kali, baru pindah sekolah, cikgu baru masuk sekolah itu. Inilah kita akan buat dalam minggu pertama. Jadi semua ini adalah elemen yang membawa keceriaan. Jadi bagi rakan-rakan kita yang berada di kawasan banjir, tak ada salahnya mereka sudah bersama dengan ibu bapa mereka, dengan komuniti, dengan masyarakat. Jadi aktiviti itu sudah sesuai dengan surat perkeliling ikhtisas yang kita keluarkan itu. Baru-baru ini pun saya ada mengikuti liputan khususnya dalam berita lawatan Menteri Pendidikan sendiri ke kawasan-kawasan ataupun daerah-daerah yang ditimpa banjir dan masih lagi mengalami masalah banjir, disebut sebagai banjir air termenung tu, terutamanya di Batu Pahat. Mungkin berapa sekolah sebenarnya yang dikatakan turut menghadapi kerosakan disebabkan oleh bencana banjir ini? Baik, kita sedang menilai kerosakan-kerosakan itu. Jadi dalam statistik kita lebih daripada 50 buah sekolah yang terkesan di beberapa daerah di Johor. Jadi bilangan ini sebenarnya akan bertambahlah apabila sekolah yang masih lagi banjir, dah airnya surut, kering, so kita akan buat penilaian lah untuk perbaikan. Jadi ada yang begitu terjejas lah kerana ada air yang berlumpur masuk
kekotoran dibawa masuk dan kerosakan fizikal yang tertentu. Ada yang mungkin minimum kerana air daripada empangan yang agak jernih, tidak mengotorkan, tapi ada perabot yang mungkin rosak kerana ditenggelami air dan tempoh yang panjang. Jadi semua itu dalam penilaian kita. InsyaAllah kita akan segera turunkan peruntukan, dan sekolah yang telah pun dibersihkan sudah pun disediakan sebaiknya dengan membekalkan perabot-perabot yang diperlukan untuk pembelajaran. Ada juga isu yang dibangkitkan lah. Ini pun saya ikuti juga melalui media-media yang mengatakan ataupun yang meluahkan perasaan mereka sendirilah, terutamanya murid yang kehilangan pakaian seragam sekolah, yang kehilangan buku-buku disebabkan oleh bencana banjir ini sendiri. Jadi pendirian Kementerian Pendidikan sendiri bagaimana? Apakah mereka akan dibantu ataupun macam mana, Datuk? Baik, terima kasih. Sebenarnya bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, ialah anak-anak yang nak datang ke sekolah menimba ilmu. Itu yang paling utama. Jadi apapun keadaan mereka, datanglah ke sekolah. Jadi anak-anak yang sempurna fizikal, sempurna pakaiannya, sempurna segalanya, datanglah dalam keadaan yang paling sempurna, supaya emosinya stabil, ceria dengan apa yang dia ada. Tapi bagi anak yang mungkin sebuah kekurangan, yang mungkin tidak ada kemampuan, ataupun baru lepas dilanda banjir, mungkin satu rumah tu, satu keluarga pakaiannya hanyutkan air, rosak perabot, tidak ada apa. Kalau baju berkedut nak digosok baju pun tak ada peralatan elektrik. Jadi semua itu adalah satu kesukaran buat mereka. Yang penting datanglah ke sekolah. Datanglah dengan pakaian apa saja yang sesuai, yang selesa, yang ada pada mereka, datanglah. Bagi kami menyambut anak ke sekolah itu dengan tujuan untuk mendidik mereka, memanusiakan mereka. Bukan kita nak menilai dari sudut pemakaian ataupun ketampanan mereka. Itu yang kita nak beri satu keyakinan kepada ibu bapa di luar sana yang terkesan akibat banjir ataupun apa sajalah atas faktor mungkin ekonomi yang mungkin tidak mampu. Bawalah dulu anak ke sekolah, mungkin ada bantuan-bantuan yang akan datang, akhirnya mereka akan sempurna. Kita pun telah memikirkan, petang tadi saya dengan YB Menteri, dengan rakan-rakan bermesyuarat, kita pun memikirkan ada tabung kumpulan wang amanah murid yang kita boleh keluarkan untuk bantu bagi mereka yang terkesan diakibatkan oleh bencana. Jadi kumpulan wang amanah pelajar miskin ataupun terkesan ini, dia ada portionnya untuk terkesan daripada banjir. Jadi mungkin kita akan teliti mereka yang layak, mungkin akan dibantu selain daripada pihak NGO yang kita seru supaya dapat sama-sama membantu kita membawa anak kembali dalam keadaan yang paling ceria ke sekolah. Ini satu lagi isu jugalah yang saya ingin dapatkan penjelasan daripada Datuk lah. Ini berkaitan dengan kedai-kedai buku. Kita tahu sebelum sekolah dibuka, sinarai buku-buku yang diperlukan itu akan diberikan kepada ibu bapa murid-murid yang terlibat lah, yang masih lagi bersekolah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang sinarai yang diberi itu memang banyak yang perlu mereka berikan. Dan pada masa yang sama juga kedai-kedai buku dikatakan mengambil advantage ataupun mengambil kesempatan. Mereka akan pack semua barang buku-buku tersebut mengikut sinarai kelas yang telah pun ditetapkan dan terus diberikan kepada ibu bapa yang ingin membeli. Tetapi persoalannya kadang-kadang daripada pengalaman saya sendiri, kadang-kadang buku-buku yang kita beli itu pun tidak digunakan sehinggalah ke penghujung tahun. Jadi pandangan Datuk dalam isu ni tu? Baik, perkara ini telah kita bincang panjang lebar. Sebenarnya dia bukan bermula dengan isu buku yang dijual itu tidak digunakan sehingga hujung tahun. Tapi yang kita bincangkan panjang lebar itu berkaitan dengan beg berat, isu beg berat. Jadi bila kita bercakap isu beg berat ni, tentulah beg yang besar dibawa oleh pelajar yang kecil. Tentulah yang terkesan ialah pelajar tahap 1, tahun 1, 2, 3. Kalau tahun 4, 5, 6 tu mungkin sudah punya ibadah yang besar, sekolah menengah tidak ada isu. Tapi yang banyaknya yang menjadi tarikannya ataupun ibu bapa di peringkat awal menghantar anak ke sekolah, tentulah tak nak mereka tertinggal dari segi membeli peralatan buku. Jadi sebenarnya perkara ini ada isu yang kita kena tengok dari sudut
supaya beg itu tidak berat dan pada masa sama kita sebagai ibu bapa kena bijaksana dalam membuat pemilihan di peringkat awal. Kita telah mengingatkan sekolah, kita dah hantar surat sekarang bahawa buku-buku aktiviti selain daripada yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tidak perlu dibeli. Jadi memang ada setiap buku teks, ada buku aktiviti bagi mata pelajaran tertentu, itu sahaja yang akan digunakan oleh guru, dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu lagi, buku latihan, buku untuk anak-anak menulis, mungkin mengeja, buat aktiviti. Jadi buku itu pun kita dah limitkan, tidak perlulah mengikut bahagian-bahagian tentu. Ada buku yang berasingan, memadai 2 buah buku, supaya satu buku boleh dibawa balik untuk buat kerja rumah dan sebagainya. Satu lagi dihantar pada guru. Mungkin tidak perlulah sampai 3-4 buah. Jadi kalaulah masih ada senarai yang panjang, saya mengajak ibu bapa supaya bijaksana dalam buat pilihan. Di awal persekolahan mungkin banyak pembelajaran yang nak dikeluarkan, belilah ala kadar dahulu. Jadi betul. Saya dah ingatkan pada pengarah pendidikan negeri, pegawai pendidikan daerah, pantaulah, lihatlah pengurusan sekolah, dan pengetua guru besar kita pun sebenarnya sudah bijaksana dalam membuat keputusan. Tidaklah memaksa sesuatu yang luar biasa. Dulu ada urang-urang juga yang saya dengar, Kementerian Pendidikan dalam proses sebenarnya dalam melakukan perubahan. Bila kita bercakap tentang beg berat, kita bercakap tentang buku teks, iaitu untuk mendigitaliskan ataupun mendigitalkan buku-buku tersebut supaya masalah beg berat itu mungkin akan dapat diselesaikan. Tetapi ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju tentang perkara ini. Jadi pandangan Datuk? Kita telah laksanakan. Pendigitalan buku-buku teks kita telah berlaku. Kalau kita akses ke pelantar pembelajaran maya kita, dalam D5 sudah pun ada buku-buku teks itu. Kita sudah tambah lagi ciri-ciri yang menarik, yang boleh melihat animasi yang sesuai dengan konten buku itu. Jadi kita ke arah untuk digitalkan buku itu secara keseluruhannya. Sekarang sudah pun melebihi 70% telah kita adakan, dan cumanya mungkin ada kekangan di sekolah-sekolah tertentu, mungkin sekolah yang terlalu ramai murid ataupun sekolah yang terlalu jauh ke pedalaman, mungkin untuk perantinya masih lagi tidak dapat menampung keseluruhan kelas. Tapi bagi tempat-tempat tertentu boleh digunakan. Dia offline pun boleh kita bekalkan secara di luar talian. Jadi boleh digunakan. Sebenarnya telah berlaku. InsyaAllah ke hadapan dengan 50,000 peranti dibekalkan oleh kerajaan dalam bajet yang lepas diumumkan. Peringkat demi peringkat insya-Allah akan dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan. Jadi hampir kita membekal peranti, kita juga menyediakan bahan yang bersifat digital, dan insya-Allah bila kita mengangkat paper kertas MJM Jemaah Menteri berkaitan dasar pendidikan digital kita, insya-Allah bila diluluskan nanti, way forward ataupun hala tuju ke hadapan kita ialah untuk mendigitalkan pendidikan kita secara meluas, insya-Allah. Okey, Datuk, menarik sebenarnya perbincangan ini, banyak lagi isu-isu yang ingin saya kongsikan bersama dengan berbagai Datuk, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, kepada ibu bapa yang mungkin berkesempatan mengikuti ruang bicara ini, mungkin ada perkara-perkara yang bermain di minda anda, ada perkara yang mungkin ingin anda dapatkan penjelasan, jadi gunakanlah kesempatan ini kerana kita ada tetamu yang cukup tepat sebenarnya untuk menjawab apa sahaja persoalan berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita ini. Jadi dua talian itu saya ulangi lagi, 03-2697-9767, 03-2697-9768. Kita rehat dulu dan kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun staf sedia di talian kami. Assalamualaikum, Duan. Halo. Tuan-tuan sekawi dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Okey.
Ni saya Ridwan ingin bertanya 3 soalan lah. Okey. Okey, yang pertama mengenai yuran PIBG. Okey. Kita tengok kan apabila kerajaan baru-baru ni dia mengumumkan kan kepada pelajar lah, memberi bantuan 150. Tapi yang peliknya PIBG dia naik yuran dia 150. Sebab ni pengalaman saya biasa masa anak saya bersekolah dulu di sekolah menengah. Tiba-tiba bila kita tak bayar, dia orang bertahan kita untuk ambil keputusan. Ni berlaku di sekolah di Sebangpai Tengah pada masa tahun 2000 lebih tu. Juga perkara ni tidak akan berlaku lagi ya. Minta ulasan daripada dalam hal ini. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, macam kedai-kedai buku kan. Saya tengok kan yang kedai-kedai koperasi, saya pun biasa bersekolah dulu. Tengok kedai-kedai koperasi yang buku dia yang dibagi kepada budak-budak tu tak berkualiti. Okey. Jadi apabila kita nak menulis nampak macam tak bawa seronok. Jadi macam mana kita nak bagi motivasi budak-budak lebih seronok kan? Okey. Sedangkan harga buku tu di kedai koperasi bukan murah, mahal juga tu. Okey. Itu yang kedua tu. Okey, yang ketiga mengenai aset di sekolah tu. Semasa saya menjaga pilihan raya baru ni, saya nampak aset-aset di sekolah tu lapuk lah. Patutnya Kementerian Pendidikan diberikan bajet yang banyak. Jadi patutnya menggantikan kepada kursi-kursi itu kepada yang baru lah. Saya tengok sedih sebab apa? Saya dah meninggalkan sekolah 30 tahun, tiba-tiba masih kursi itu juga yang ada. Jadi harap Datuk Ketua Pengarah ni yang dapat mengubah, sebab Ketua Pengarah Pendidikan tadi bertukar ganti. Menteri pun sama. Perkara ni dah ambil berat lah. Okey. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik jugalah apa yang dibagikan oleh pemanggil kita. Luahan yang cukup ikhlas sebenarnya daripada seorang bapa lah. Mungkin dia sendiri mengikuti perkembangan anaknya di sekolah dan dia ingin melihat satu perubahan yang cukup drastik yang mungkin boleh dilakukan dari Kementerian Pendidikan. Tapi saya percaya Datuk ada jawapan kepada apa yang dibagikan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. InsyaAllah. Terima kasih Cik Ridwan. Cakap terus dari hati secara langsung kepada saya di sini. Jadi sebenarnya kita faham tentang yuran PIBG. Sebenarnya yuran PIBG ni adalah ketetapan yang dibuat di dalam mesyuarat agung di peringkat sekolah. Jadi di peringkat sekolah semasa mesyuarat agung tu dibentangkan, dipersetujui berapakah sumbangan-sumbangan untuk PIBG itu yang ingin diberikan ataupun dikutip daripada ibu bapa, dan tentulah ada justifikasi kenapa jumlah ini diperlukan sekian. Tapi semua pihak perlu bersuara lah, memberi pandangan. Adakah itu terlalu tinggi, tidak mampu untuk komuniti ibu bapa sekolah itu. Jadi sebab setiap keputusan yang dibuat dalam mesyuarat agung itu permohonannya akan apa yang diputuskan, permohonan dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri. Di sana akan dibuat penilaian. Kalau masa saya pengarah Pendidikan Negeri Sembilan dulu, saya akan semak, saya tengok statistik. Jika ada yang keterlaluan, saya bertanya balik pada pegawai, dah buat semakan supaya ia tidaklah membebankan masyarakat, biar sesuai lah dengan keadaan. Jadi hadirlah mesyuarat agung PIBG, sentiasalah bersama sekolah berbincang supaya kita dapat selesaikan banyak perkara. Tapi betul ke macam Ridwan bangkitkan bahawa kalau kita tak bayar yuran PIBG itu, keputusan anak peperiksaan ditahan. Sebenarnya saya pernah menjaga peperiksaan di negeri 20 tahun. Saya pernah jadi pengarah peperiksaan. Semasa saya jadi pengarah peperiksaan, semua orang tekan pada keyboard ataupun pada handphone saja, semua result sampai ke dalam handphone. Jadi tidak adalah isu keputusan ditahan. Jadi itulah sekarang kalau SPM keputusan sudah dikeluarkan secara dalam talian. Ada saja nombor angka giliran, nombor kad penalan, keputusan masuk ke dalam handphone dengan tanpa ada halangan pembayaran. Jadi jika ada pun mungkin perkara yang tertentu yang secara dalaman saya tak pasti. Jadi perlulah pergi berbincang dengan pengetua guru besar kita. Saya yakin ramai yang mendengar, pengetua guru besar boleh membantu kita di peringkat bawah sana. Tentang kedai koperasi, dikatakan buku-buku yang dijual tu ada yang tidak berkualiti dan sebagainya. Ya, betul. Saya di sini saya juga ingin menyerulah. Saya tak boleh mengatakan kita kawal semuanya buku nak dijual di kedai buku. Kita ada 10,233 buah sekolah seluruh negara.
Jadi itulah bilangan koperasi ada mungkin ataupun sekolah kecil tak ada koperasi, tapi yang penting pengetua guru besar kita dengan jawatankuasa di sekolah menilai buku-buku yang nak dijual melalui koperasi. Jadi ibu bapa juga sebenarnya tidak ada paksaan. Macam Cik Syakawi tanya awal tadilah, buku yang disenaraikan panjang tu, jadi buatlah pilihan. Tik berapa yang perlu, mana yang perlu, maka itu saja yang dibeli dulu. Ikut kemampuan kita. Kita sebenarnya dalam pendidikan ni, kita nak memanusiakan manusia, bukan kita nak membebankan manusia dengan perkara-perkara yang mungkin bersifat kebendaan ataupun sesuatu yang tidak sangat kritikal. Jadi kalau kita tengok pada soalan yang ketiga pula tadi, taraf aset-aset di sekolah. Aset-aset yang lapuk memanglah. Kementerian Pendidikan kementerian yang paling kaya lah. Dalam bentang bajet sudah dapat 56 bilion. Tapi kaya Kementerian Pendidikan kerana nak bayar gaji cikgu. Cikgu kita ada 400,000 orang lebih. Sebenarnya 80 lebih peratus. Mencecah 82%. Kira-kiranya ialah untuk bayar gaji guru. Jadi saya nak ajak ibu bapa, komuniti, percayalah pada cikgu. Sebab cikgu ni dibayar gaji dengan 82% daripada duit yang kerajaan bagi. Jadi cikgu-cikgu saya di luar sana, buatlah yang terbaik, sumbangkanlah kepada masyarakat supaya tidak rasa terbeban. Tapi balik kepada aset tadi. Jadi maksudnya baki mungkin 18% itulah yang nak dibangunkan sekolah baru, sekolah daif, nak beli perabot, nak beli pelbagai perkara lagi, itu di situlah semuanya letak. Jadi tentulah ada sedikit sebanyak yang tak sempat nak ditukar setiap tahun. Jadi beberapa tahun. Jadi kalau kursi yang Tuan Ridwan cakap tadi, sejak dia sekolah dulu masih ada, kalau masih elok apa salahnya? Itulah yang otentik, yang antik, yang berjasa. Menjadi kenangan sebenarnya. Yang menjadi kenangan. Yang penting anak-anak saya di sekolah sana janganlah rosakkan kerusi. Macam kita tengok tempoh hari viral, pecahkan kerusi, janganlah macam tu. Sayang kerusi, jaga elok-elok, biarlah dia 30 tahun pun kerana dia elok, pakailah. Sebenarnya bila saya pergi ke sekolah yang banjir, kerusi yang kayu yang lama itulah yang bertahan tidak rosak. Mungkin kerusi plastik yang kualiti tinggi, tapi apapun kita sedang mengkaji. Datuk Ketua Siswa kita bersama dengan rakan-rakan di kementerian sedang menilai perabot yang plastik yang sesuai di kawasan banjir, yang tahan lasak, supaya kita boleh bersihkan guna semula. Bagi tempat-tempat yang tinggi, mungkin perabot-perabot yang kayu yang tahan. Cumanya kita manusia ni kena sayanglah perabot itu. Betul. Sebab kalau kita sayang, kita jaga, panjang usia dan jariah kerusi itu buat kita. Okey, tadi saya terhati sebenarnya bila Datuk memakaikan isu tentang sumbangan guru-guru sendiri. Dan kita ada lebih 400,000 guru sebenarnya yang terlibat dalam pendidikan di negara kita. Tetapi ada juga yang merungut. Isu ini pun dimainkan dengan begitu agak serius jugalah kebelakangan ini, terutamanya tentang tugas guru-guru itu sendiri. Dikatakan sudah lari daripada apa yang seharusnya dilakukan, dan ini merupakan satu bebanan yang terpaksa ditanggung oleh guru-guru. Ada yang membangkitkan isu ini dalam media dan sebagainya. Mungkin kita boleh dapatkan komen daripada Datuk berkaitan dengan isu guru-guru yang merasa begitu terbeban sebenarnya. Baik, Cik Syakawi. Sebelum saya menjawab isu beban guru, sebenarnya ramai guru yang bekerja, dia tak rasa kerja dia itu sebagai beban. Sebenar-benarnya. Sebab saya pergi ke banyak sekolah, saya pergi ke banyak tempat. Saya dah sampai ke Long Berdian. Pedalaman 3 yang jalan balak yang sangat mencabar. Saya menitiskan air mata pun sebelum sampai ke sekolah itu. Tapi ada cikgu yang pergi ke sana bekerja. Adakah perjalanan itu tidak membebankan? Membebankan. Tapi bila saya jumpa mereka di sana, mereka ceria, mereka seronok dengan kedatangan kami dan pergi ke pulau-pulau dengan. Jadi sebenarnya beban ni sesuatu yang kita perlu lihat dari sudut yang berbeza-beza. Yang mungkin dikatakan beban tu apabila perkara itu tak berkait dengan
fungsi cikgu itu. Jadi yang mana saja berkait dengan fungsi, saya harap masyarakat tidak salah faham. Cikgu ni bukan sengaja merengek kata beban sebab kerja hakiki dia itu. Sebenarnya ada perkara yang mungkin di luar kemampuan mereka kerana nak fokus pada mengajar. Jadi apapun, saya tabik cikgu-cikgu saya, terima kasih banyak kerana banyak berkorban. So sekarang kita jawab soalan je berkait dengan beban itu. Jadi cikgu yang kita nak bantu, kita kurangkan pertandingan yang tidak memberi impak kepada murid. Sebab cikgu mesti didik anak-anak kita sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Dengan peruntukan belanjawan yang sentiasa dikatakan besar diberikan kepada Kementerian Pendidikan sendiri, apa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian sendiri untuk menjamin bahawa sistem pendidikan kita benar-benar berubah daripada apa yang ada sekarang ini, dan sekaligus akan memberikan juga satu kelegaan sebenarnya kepada mungkin masyarakat-masyarakat yang berada di pendalaman dan sebagainya. Ya, baik. Jadi sebenarnya bila kita tengok duit yang banyak, kalau kita hidup pun kita nak beli sesuatu yang memudahkan kerja kita. Sama juga kita dalam pendidikan. Selagi yang boleh, dengan peruntukan yang diberikan tu, kita nak bina bangunan yang selesa. Kita beri kemudahan-kemudahan untuk pengajaran, pembelajaran. Kita cuba bantu dari pelbagai sudut. Jadi bagi guru-guru kita yang berada di sekolah-sekolah daif tu, sejumlah peruntukan telah pun kita berikan untuk dirobohkan bangunan yang sudah daif itu, digantikan dengan yang baru. Sudah pun dibentangkan di Parlimen dengan puluhan projek yang baru dan ratusan projek yang kita sambungkan yang belum selesai pada tahun lepas. Jadi sebenarnya keselesaan cikgu tu yang kita utamakan. Jadi kemudian dari sudut penggunaan pendekatan untuk menguruskan hal-hal berkaitan pendidikan, kita bangunkan aplikasi yang akan meringankan beban guru dan melancarkan proses kerja. Cuma tentulah akan ada sebut seperti IDMI, sistem pengurusan pentaksiran tempoh hari, ia agak terjejas, tapi YB Menteri petang tadi pun sudah jawab di Parlimen bagaimana ada 3 negeri yang sudah capai 100%, ada negeri yang dah capai 96%. Tak apa, kita ambil pengajaran. Nak buat sesuatu yang baik mungkin mengambil sedikit masa. Tapi apapun, seperti yang Cik Syakawi cakap tadi, duit yang kita terima itu kita peruntukkan untuk buat bangunan baru, untuk ganti bangunan daif, untuk penyelenggaraan. Kita ada 100 juta untuk tujuan penyelenggaraan bangunan tahun ini. So kita nak pastikan sekolah-sekolah yang telah hantar senarai pada kita dengan keadaan kurang selamat, kurang selesa, semua itu kita akan peruntukkan untuk dibaiki segera. Dan saya telah buat KPI kepada semua pengarah pendidikan negeri, 45 juta yang kita dah bekalkan dalam mini bajet yang lepas di awal Februari yang lepas, perlu diselesaikan di akhir bulan Mei nanti demi untuk keselesaan cikgu. Sebenarnya bagi kami di Kementerian Pendidikan, Cik Syakawi, cikgu ni dia sanggup buat tugas itu sebaik mungkin, tapi bagi tanggungjawab kita, berilah sesuatu yang memberi keselesaan kepada mereka. Apa lagi yang akan dilakukan oleh kementerian dalam usaha untuk melestarikan lagi sistem pendidikan kita sebenarnya, supaya ianya dapat dinikmati oleh masyarakat keseluruhannya, tak kira di mana mereka berada. Sekarang ini apa yang telah pun dilakukan? Mungkin kalau saya boleh bercakap dari sudut hala tuju yang besar, Kementerian Pendidikan Malaysia, sebab itu dia yang akan memandu seluruh jentera Kementerian Pendidikan Malaysia, ekosistem pendidikan kita. Jadi apabila Perdana Menteri kita bercakap tentang Malaysia Madani, apabila Menteri kita bercakap tentang karamah insaniah, adab, akhlak, integriti, jadi itu trust inilah yang akan kita bawa dalam sistem pendidikan. 7 trust inilah yang bermula dengan kita nak bercakap, kita hari ini pun terangkan kepada seluruh masyarakat, inilah sistem pendidikan kita. Jadi sebenarnya perkara nombor 2 tu yang paling penting. Cik Syakawi, saya nak highlight ini berkait dengan adab, akhlak, integriti. Kita nak bina karakter anak-anak kita. Kalau bahasa mudah yang saya selalu sebut, ABC, anak yang baik lagi cerdik. Sebenarnya kalau kita nak lihat satu hari nanti semua pihak seronok untuk
memberi ilmu ataupun menerima ilmu ataupun ibu bapa rasa satu kepuasan anak mereka telah terdidik ialah dengan melihat anak yang baik lagi cerdik. Jadi kita buat asasnya dulu supaya setiap anak yang baik itu bila diberi ilmu-ilmu yang membina kebijaksanaannya, akhirnya kembalikan semula manfaat itu kepada kehidupan ini. Tadi kita ada Datuk ada sebut sebentar lalu masa kita berehat tadi tentang K9 dan K11. Ya, betul. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Okey, baik. Jadi hari ini bila kita bercakap tentang nak beri sesuatu perubahan yang lebih baik dalam sistem pendidikan. Jadi kita akan lihat kepada kalau hala 7 tadi ialah keciciran dan kemiskinan. Kemiskinan ni multidimensi. Ada orang tu dia rasa terlalu miskin apabila terpaksa tanggung kos nak hantar anak pergi belajar pada jarak yang jauh setiap hari. Ada orang kalau dia rumahnya tepi sekolah, dia tak rasa dia miskin. Tapi kalau dia kena hantar anak sampai 50 km, miskin dia. Hari-hari nak keluarkan belanja. Itu satu. Yang kedua, kalau dah hari-hari begitu, mungkin ada hari yang tak ada duit nak hantar anak ke sekolah. Maka tercicirlah anak itu. Mungkin tercicir 1-2 hari, mungkin tercicir berpuluh-puluh hari. Jadi ini juga yang kita jadikan K9 dengan K11. Maksudnya kalau K9 itu sekolah bermula daripada tahun 1 sampai tingkatan 3. Komprehensif 9. Jadi duduklah kat sekolah tu daripada sekolah rendah. Lepas tu tingkatan 1, 2, 3 belajarlah di sekolah yang sama. Jadi kita dah bantu mengurangkan kos sara hidup masyarakat. Kita dah menjimatkan duit kerajaan, tak payah buat sekolah menengah baru. Sekarang ni terpisah sekolah rendah dan di tempat lain dan sekolah menengah di tempat lain. Kita bukan bercakap di dalam bandar, di kawasan-kawasan yang serba kemudahan ada. Kita bercakap ni dekat di pedalaman Baram, Kapit sana, di pulau-pulau yang di Sepona, di Merata, tempat itu mereka menghadapi sekarang. Dan K11 itu 11 tahun. Lagi pula tahun ni kita ada 2 sekolah. Bermula tahun 1 sampai tingkatan 5. Jadi anak itu tidak bergerak ke mana-mana. Dia terus saja sampai selesai. Mungkin ada yang bercakap lah macam tu, dia tidaklah dalam kelompok rakan-rakan dia sekolah menengah. Kenapa tidak? Di sekolah dia sendiri pun itulah kawan-kawan yang dia akan jumpa selama 5 tahun di menengah, 6 tahun di rendah. Jadi sebenarnya yang saya cerita long berdiam di Baram tu, untuk menghantar seorang anak pergi ke asrama di SMK Tutuh Apoh, ibu bapa kena belanja sampai RM300-400 sehala untuk hantar ke asrama Cik Syakawi. Bayangkan betapa susahnya. Tapi masyarakat di sana sangat bersyukur apabila kita jadikan K11. InsyaAllah satu hari nanti bila pendidikan wajib kita jadikan 11 tahun pembelajaran wajib. Inilah kaedah yang kita akan buat supaya K9, K11 ada di tempat-tempat yang terpencil, yang sukar untuk kita sediakan pendidikan menengah. Kita nampak duit 56 bilion, tapi kita tak mampu nak buat berpuluh-puluh sekolah satu tahun. Betul. Kan? Jadi kita buatlah dengan menggunakan kemudahan yang sedia ada. Kita dapat selesaikan isu sekolah kurang murid. Sebab sekolah tu tak kurang lagi murid sebab sudah ada sampai tingkatan 5, tingkatan 3. Jadi semua ini adalah untuk membantu kerajaan dari sudut pendidikan, dari sudut ekonominya. Bukan sekadar-kadar, bukan semata-mata untuk pendidikan sahaja. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi saya percaya mungkin ada lagi 2-3 persoalan menarik yang akan saya kongsikan bersama dengan Datuk. Sementara itu kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kami berterima kasih. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang pengoperasian pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Pakarudin Haji Ghazali, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Baik, Datuk, ini mungkin pada setengah orang melihatnya yang tidak penting, tapi bagi saya penting sebenarnya, terutamanya di minggu pertama persekolahan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang mungkin baru saja memulakan sesi persekolahan. Kadang-kadang mereka tidaklah mahu terus masuk, lepas tu terus belajar. Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur oleh kementerian sendiri untuk menselesakan kehadiran pelajar-pelajar kita ke sekolah, terutamanya di minggu pertama itu. Baik, terima kasih Cik Syakawi. Tapi sebelum tu saya nak tanya Cik Syakawi dulu. Masih ingat lagi tak momen hari pertama sekolah, masuk sekolah menengah, masuk universiti? Ingat? Sebenarnya itulah yang paling penting. Betul. Dia hari pertama ni seolah hari mungkin orang mendirikan rumah tangga. Saat yang dia akan ingat dalam satu tempoh yang panjang. Jadi kenapalah kita tak jadikan hari pertama itu hari yang minggu pertama cukup istimewa. Macam orientasi di peringkat universiti lah, ya, kan? Betul. Kita buat macam-macam pertandingan. Kalau di Universiti Melaya tu kita pakai baju batik sama, kan? Kita bawa payung sama. Kita ada semangat yang tinggi, bersorak, menyokong kawan. Di situlah sebenarnya segala-gala bermula. Jadi apa yang kita nak bawa dalam minggu pertama ini ialah satu semangat yang boleh survive 190 hari lagi dalam tahun yang sama. Jadi kita tak nak bunuh semangat yang nak pergi ke sekolah tu. Sekarang ni dah bersedia ni, dah tak lena tidur malam ni. Betul. Dengan beg baru, kasut baru, baju baru, semua baru. Ibu bapa pun yang baru nak hantar pertama kali anak ke sekolah nervous. Tak tahu anak ni boleh tak nak tinggal satu hari kat sekolah ni. Mungkin ambil cuti, kan? Macam-macam lagi persediaan. Ada yang buat doa selamat. Dan inilah momen yang paling penting. Jadi kenapa tidak kita mulakan dengan sesuatu yang istimewa? Sebenarnya kenapa kita adakan hari atau minggu pertama persekolahan yang lebih seronok ceria, bersifat pemupukan nilai ini? Kerana perkara ini bukan tidak berlaku dalam tempoh setahun. Berlaku pada sambutan hari raya, bersalaman, berlaku semasa nak periksa, majlis restu, berlaku pada hujung tahun sebelum berpisah. Tapi nilai-nilai itu semua kita tarik letak pada minggu pertama. Supaya apa yang ada di hati anak-anak itu menjadikan mereka seronok dalam persekitaran sekolah, saling mengenali antara murid, murid dengan guru, guru dengan ibu bapa dengan masyarakat. Dan inilah sebenarnya pendidikan. Pendidikan ialah berkait dengan kasih sayang, berkait dengan memanusiakan manusia. Jadi Cik Syakawi minggu pertama kita bukan suka-suka, tapi maksudnya bukan membuang masa, tapi kita ceria sebahagian daripada pemupukan perpaduan, komunikasi, saling bekerjasama, sebahagian daripada pendekatan, penerapan nilai, semua itu kita garap sebaik yang mungkin dalam minggu pertama. Dan semua sekolah akan mengambil tindakan yang sama. Akan betul. Melakukan perkara yang sama. Akan melakukan perkara sama kerana kita dah keluarkan satu surat perkhidmatan yang menerangkan apa yang patut berlaku, dan sesi pengajaran dan pembelajaran boleh bermula sekiranya program aktiviti yang dirancang itu telah selesai. Mungkin sekolah yang muridnya tak ramai, 1-2 hari dah selesai, maka hari ketiga mengajarlah mereka. Tapi bagi sekolah yang besar, tentu banyak aktiviti, nak merangkumi pelbagai perkara, elemen-elemen dalam akademik, HEM, co-curriculum, nak memperkenalkan perkara-perkara yang penting di sekolah, buatlah tempoh yang selengkapnya seminggu itu. Jadi inilah Cik Syakawi, semangat di sebalik itu. Bila Datuk cakap ataupun sebut tentang semangat tu, mungkin berbeza lah. Ialah saya pun berlatar belakangkan arwah ibu seorang guru, bapa juga bekas seorang guru. Jadi mungkin dari segi latar belakang itu agak berbeza. Tetapi bagaimana Datuk melihat tentang disiplin pelajar-pelajar kita jika dibandingkan, zaman kami dulu, zaman saya dulu mungkin berbeza dengan sekarang ini, dari aspek cabaran dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ada perubahan yang menuju ke arah sesuatu yang mungkin yang lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang kita alami dulu di sekolah? Ya, baik.
Cik sekali kita tak adil lah kalau nak kata anak hari ini lebih nakal daripada kita. Sebenarnya anak hari ini samalah dengan kita zaman kita kecil. Mungkin suasana itu sudah berbeza. Suasana kita dulu bila kita keluar rumah kat kampung, pakcik makcik kita ada di keliling kita. Mereka menyokong, menegur siapa, mengingatkan kita pergi sekolah, belajar rajin-rajin, nanti nak jadi orang baik, nak jadi orang cerdik. Jadi nilai itu dipupuk di dalam masyarakat. Tapi kita hari ini mungkin suasana kita mengejar masa untuk pergi bekerja, mungkin tak sempat duduk taman perumahan. Bukan tak baik, tapi tak ada kesempatan. Peluang itu tak ada. Keluar rumah terus masuk kereta. Kita dulu keluar rumah kayuh basikal, jalan kaki. Jadi semua itulah masa yang berlaku penerapan nilai. Tapi kerana sekarang ruang tu tak ada, maka kami sediakan ruang tu di sekolah untuk memupukkan nilai. Dulu kita tak bercakap nak bina anak yang baik dulu, sebab yang baik tu dah berlaku dalam rumah. Kita orang kampung, kita orang susah. Mak ayah kita ajar kita macam tu. Jadi sekarang kita bawa ke dalam sekolah. Tapi kalau nak suruh cerdik tu, dulu tak pergi sekolah tak cerdik. Sekarang pergi sekolah, balik rumah semuanya cerdik sebab ada dalam peranti, ada dalam laptop, ada dalam komputer. Jadi sebab tu kita mulakanlah minggu pertama ini dengan nilai-nilai dulu supaya dia menjadi satu budaya. Ibu ayah mengenali guru, menyerahkan anak-anak kepada guru, didiklah anak saya jadi orang yang baik, jadi orang yang cerdik. InsyaAllah berkat itu panjang, maka bolehlah kita kembali ke zaman kita, Cik Syarkawi, insyaAllah dengan doa seluruh masyarakat. Okey, sebelum saya lupa, ini pun saya nak bangkitkan jugalah. Ini tentang rungutan daripada ibu bapa lah. Malah pelajar-pelajar sendiri pun membuat rungutan yang sama tentang kos makanan, tentang harga makanan di kantin sekolah dikatakan meningkat. Ini pun kita fahamlah tentang apa yang sedang dialami dari aspek ekonomi, kenaikan harga barang dan sebagainya. Tetapi apakah pihak kementerian juga melihat ini sebagai satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius untuk membantu pelajar-pelajar kita dan juga ibu bapa yang mungkin juga menghadapi masalah dari kos sara hidup. Ya, baik Cik Syarkawi. Bila kita bercakap tentang kantin, tentulah berkait dengan makanan. Mana mungkin anak nak belajar dengan sempurna kalau perutnya tak berisi, tak makan. Jadi dia kena makan. Jadi bila nak makan, tentulah bergantung pada duit yang ibu ayah bagi. Kalau ibu ayahnya agak susah, sikitlah duit yang dibawa. Tapi kalau kos harga makanan tu tinggi, tak mampulah dia nak beli. Jadi apa yang kita harapkan, ibu bapa sentiasalah mendekati pihak sekolah supaya boleh berbincang dengan baik dengan menggunakan platform PIBG. Dan kita harap juga pengusaha kantin untuk mematuhilah apa yang telah ada dalam perjanjian apabila ditawarkan untuk mengoperasikan kantin sekolah. Sebenarnya ada garis panduannya di sekolah, diputuskan oleh pihak sekolah, dipilih berdasarkan tawaran yang diberikan oleh pihak pengusaha itu sesuai harganya, maka dimuktamadkan. Perjanjian sudah ada. Jadi pematuhan itu perlu, wajib oleh pengusaha. Jadi walaupun kos bahan mentah mungkin meningkat, tapi kerana dah ada janji, patuhilah. Tapi pada masa yang sama, kita harap sekiranya dibuka tawaran yang baru, tidaklah terlalu tinggi dan hendaklah memikirkan kebajikan anak-anak kita di sekolah juga. Jadi kita harap perkara ini, kerana sudah ada panduan, sudah ada surat perkeliling, sudah ada perjanjian, ada jawatan kuasa lagi di sekolah, jadi struktur tu sudah cantik, maka harmonikanlah elok-elok. Mungkin PIBG juga boleh memainkan peranan sebenarnya, agaknya Datuk dalam mengawasi tentang kos harga makanan di kantin sekolah dan sebagainya. Boleh. Ibu bapa melalui PIBG boleh main peranan. Sebenarnya beginilah, kalau kita memikir hal makan minum anak-anak ini, mungkin kalau kita menyediakan kemudahan untuk anak-anak itu dapat air yang bersih untuk diminum, ada water cooler, ada perkara yang sikit sebanyak boleh bantu. Ada sekolah menyediakan gerobok rezeki pun, letak biskut, letak
perkara makanan-makanan yang ringan yang boleh anak-anak yang susah mengalas perut, jadi tidak terbeban. Pada masa sama juga pihak kantin dapat membuat perniagaan dengan kadar yang bersesuaian. Jadi sama-samalah bekerjasama. Kita harap perkara berkait ini tidaklah berpanjangan, boleh diselesaikan dengan elok. Dan bagi saya lah, rezeki pengusaha kantin ini cukup besar. Betul. Ayah saya dulu berniaga di kantin. Saya pernah melayan cikgu, menjaga kaunter dekat kantin. Jadi saya faham. Mungkin panjang rezeki pengusaha kantin. Kalau saya dapat rasa nikmat itu, mungkin mereka juga sama. InsyaAllah. Baik, kita tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi Datuk. Jadi mungkin seruan dan juga kata-kata yang ingin Datuk sampaikan di penghujung program Ruang Bicara ini. Silakan Datuk. Baik Cik Sukawi, mungkin saya nak rangkumkan dengan kata-kata pepatah Inggeris, it takes a village to raise a child. Kita kena berkampunglah kita, sekampunglah kita bangunkan. Bernama TV pun sebahagian daripada warga kampung kita. Kementerian Pendidikan, NGO, masyarakat seluruhnya. Jadi kita buatlah sama-sama. Sebenarnya bidang pendidikan sangat besar, sangat luas, begitu rencam dan kepentingan semua pihak. Jadi kita tidak boleh ambil ringan. Jadi sama-samalah kita lihat dan menyokong sistem pendidikan kita. Saya mengajak seluruh masyarakat, saya mengajak mereka-mereka yang ada kepakaran, yang ada kemampuan, datanglah ke sekolah kita, bantu sebaik mungkin. Kita buka minggu pertama ini untuk membawa semangat kepada anak-anak kita. Anak kita ini mesti kita manusiakan dengan secepat sebaik yang mungkin. InsyaAllah kita akan jadi negara madani, negara yang maju jaya untuk masa depan kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Sama-sama. Tapi lepas ni janganlah tunggu lama sangat tu baru nak datang. Kerinduan kita nak berjumpa. Dia. Banyak lagi sebenarnya perkara yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk. Tapi insyaAllah kalau umur saya panjang dan dapat juga berjumpa dengan Datuk semula di program Ruang Bicara ini, mungkin ada lagi perkara yang akan dapat kita bincangkan secara bersama. Jadi terima kasih juga kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.